Okey geng, sekarang ni kita akan buat spin yang dijanjikan giveaway. Teka siapa yang bertunang geng. Okey, so dalam kiraan 1, 2, 3 kita akan spin. Tahniah Mak Arif kerana telah memenangi dan telah mendapat giveaway daripada tim Unite Clan. So, yang mana yang masih belum dapat, ingat belum rezeki korang. Apapun pun, korang semua adalah geng kami Sarai. Oh indahnya peristiwa cinta kita di pantai merdeka. Cinta kita di pantai merdeka. Cinta kita di pantai merdeka. Baik. Assalamualaikum guys. Anda bersama kami tim Unite Clan dan hari ini kita ada tetamu istimewa guys. Tetamu kita hari ini adalah kumpulan Jimbara, terdiri pada gitaris Lan dan juga Abang Cepot. Ya, saya. Okay guys, jadi kita hari ini ada dekat chalet Jimbara Ada dekat chalet Jimbara hari ini bersama dengan kumpulan Jimbara. Okay kan? Okey geng, sekarang ni kalau korang tengok view yang menarik ni adalah dekat chalet Jimbara geng. Siapa tak kenal dengan kumpulan Jimbara? Tadi kita dah bagi payung tu. Cukup baik Abang Cepot boleh nak payung lagu tu. Nampak berapa sporting Abang Cepot. Ni lah dipanggil otai-otai. Tak ada sombong geng. Alhamdulillah, bersyukur sangat-sangat hari ni. Okey bang, boleh ceritakan sikit tak bang tentang macam mana bang permulaan abang dalam kerjaya bidang seni ni bang? Okey, pertama sekali Assalamualaikum dan selamat datang diucapkan pada Along, pada Yan, pada rakan-rakan yang lain ke chalet Rimba Jimbara. Awal mula dalam karier ni sebenarnya minat tu memang dah lama pada kecil ni, cuma kita tak ada saluran. Yang membawa, yang mencetuskan semua ni adalah Allahyarham Andi Rahman. Itu dia selaku anak peroka Kampung Kemensah ni. Dialah yang memulakan, orang kata yang mencetuskan. Awal mula kita ni nyanyi tepi-tepi tembok je. Sekadar berhibur untuk diri kita sendiri dengan kawan-kawan. Sampai satu masa dia menyapa, tapi masa tu bukan dengan saya, dengan awal mula tu band yang ditubuhkan nama dia Tropika. Jadi anak-anak Tropika tu pun asalnya daripada anak-anak kampung ni. Kita nak bawa visi masa tu, kerajaan menyeru satu kampung satu industri. Jadi dia nampak visi tu. Jadi saya ni dengar kawan-kawan ni pergi jamming kan. Pasal masa tu saya tak tahu apa tu studio apa semua, yang kita tahu gitar. Jadi bila kita tanya kawan ni pergi mana, pak dia cakap adalah kan. Jadi kita risik kita intai. Rupanya dia ada kat rumah brother ni praktis. Abang Andi ni dia memang dia keterbukaan sikit lah untuk dia nak bagi peluang pada kita. Jadi itulah mulanya minat lebih mendalam dalam bidang muzik. Dan selepas tu kita kompol. Lepas tu dia bagi tahu input dia, sambil kau main muzik kau kena buat lagu, belajar buat lagu, belajar menulis. Itulah mulanya. Bermulanya daripada situ bang. Kita nak mencebur di dalam bidang. Boleh tak bang saya tanya, daripada yang asalnya abang kumpulan Tropika ni, memang abang yang berada ni ambil abang sebagai penyanyi ke ataupun gitar bang? Oh ya, bukan. Kita punya audition. Sebenarnya ada pesaing, ada 3 orang. Tapi last saya lah dapat duduk kat kursi tu. Selepas tu bila dah kita dah tour dengan kumpulan Tropika ni, pusing serata.
ada satu benda yang kurang. Kita nampak dalam kita punya persembahan tu sebenarnya apa audience ni nak. Jadi baru kita nampak itu orang ramai ni nakkan satu hiburan yang maksimum. Jadi kita nampak satu konsep yang memang kena dengan jiwa kita, tapi kita tak tahu masa tu. Rock lah. Jadi daripada tropika ni, komersial ni tadi, kita terus beralih ke aliran rock. Maknanya peredaran masa tu bang Jadi nak daripada komersial ni nak pergi ke rock ni agak janggal. Pasal jiwa kita ni tak keras. Pun kena study juga. Ada benda yang kau kena develop kat diri. Untuk tak boleh saja kau rambut panjang, baju koyak ni, tapi jiwa kau sebenarnya bukan rock. Dia bentuk dalaman supaya kau keras, kau boleh menulis ayat macam biasa kau orang tengok budak-budak rock ni. Yes, dia ada satu pemikiran yang di luar kotak. Jadi dia panggil soul dan blues. Kalau kau tak ada soul dan blues tu, kau tak boleh nak buat cipta karya yang boleh menambat hati orang. Hanya sekadar yang orang sekadar suka dengar. Tapi macam mana nak bagi orang tu terkesan. Meresap tu. Tapi bukan ada pada kita, tapi pada otak-otak ni lah yang banyak bagi tunjuk ajar pada kita. Kita ni lah yang nak kena lalu perjalanan tu. Faham. Bukan satu perjalanan yang mudah. Dan daripada menghadapi kenyataan tu buatkan kita jadi matang. Faham. Maknanya setiap perjalanan tu bukannya senang bang. Setiap perjalanan tu semuanya proses pembelajaran. Mungkin orang tengok, oh abang dah naik, dah jadi artis, tapi orang tak tahu macam mana abang lalui satu persatu sebelum nak jadi anak seni, betul tak bang? Kami start daripada underground. Underground bang. Tak ada yang lens kamera ke. tak ada. Tapi daripada underground tu kita punya show sebenarnya memang orang dah siap berdiri atas bahu semua. Selepas tu baru kita nak cuba. Sambil kita menyanyi sebenarnya apa yang kita buat ni adalah perniagaan. Tapi masa tu kita tak fikir tu berniaga, kita fikir seronok. Kononnya glamour lah semua. Itu yang melalaikan kita, yang merosakkan kita. Tahun berapa tu bang? Itu tahun kita start Tropika tahun 1995. Tahun 1995 geng. Jadi kita tukar Jimbara tahun 2000. Tahun Jadi 2000 daripada 95 tu masuk gua untuk nak mengrockkan diri. Ya, sampai keluar air mata menangis. Apa lagu kau ni, lagu tak rock ni rock apa benda kau, rambut panjang apa semua. Lepas tu ni kuku ku sayang. Rockers mana ni macam tu. Ayat rocker semua kasar je. Kan kalau kamu kaji kan. Pasal tak makan, duit tak ada. Tidur kat bus stop. Kehidupan masa kau sebelum kau nak berjaya tadi tu. Jadi benda tu kita tak cerita dengan orang. Yang orang tengok kita meriah je. Kau makan ke, kau tak makan ke, kau kena kencing ke, apa bila kita jumpa penganjur, dia lari. Dia masuk ikut itu pagar. Tak tahu penuh kan bila kita zaman pump Ya, bang. Balik-balik tu show kat mana? Tu kat Teriang bukan. Apa ni? Karatong. Okey. Balik. Bayangkan pergi balik ada RM50. Karatong tu. Tapi masa tu kita dapat RM50, kita happy. Tapi bila sampai satu part, kau dah ada duit sendiri, ini yang tak duduk pada niat awal kita berkumpulan ni. Pasal apa? Kau dah terkenal, kau dah glamour, pasal lagu aku kau. Ini yang jadi rosak. Masing-masing ada nama dah. Ya. Tapi kalau kita faham ala tuju matlamat kita, takkan kita bertelagam sebab kita tahu kita has a band. Sekarang berapa banyak band-band yang tinggalkan band ni, orang pergi nyanyi seorang-seorang. Pasal apa? Ni kau dapat payment seorang 3-4 ribu, tak payah kongsi dengan orang ni. Itu perbezaannya band. Kita harung sama-sama, makan sama-sama, tak makan pun sama-sama. Itu band. Jadi kami mengekalkan konsep tu. Kau pergilah, kami takkan pergi seorang-seorang. Tetap sekali. Tetap. Itu pasal Sir Swing dia orang kuat. Band-band Notai ni dia orang kuat pasal dia orang tahu matlamat dia orang sebagai band. Jadi kalau ada peluang lain, sila rebutlah. Itu kalau dalam pengalaman saya dalam muzik. Jadi tu sampai hari ni kita pertahankan benda tu, alhamdulillah lah. Budak adik-adik yang ada dia faham konsep kita, dia tahu. Oh ni sebenarnya. Inilah kekuatan. Kekuatan tu kekuatan bersama, bukan pasal kau seorang. Tak, kalau seorang pergi solo lah. Tapi dia tahu dia pergi solo pun tak boleh pasal
Kekuatan tim Tim tadi ni dia lain dia punya aura. Sebab kita tahu kalau kat bawah dah banging kita takut hilang kawalan. Yang mana pernah pergi tengok konsert, orang memang tahu lah kan. Sebenarnya itu dia. Diorang main muzik ni pun satu kepuasan. Jadi apa yang diorang lalu, kita dah lalu dulu, kita dah rasa. Sebenarnya lepas kau buat kerja, ada kerja lagi kau kena buat. Jangan ingat dah siap album, kau rasa kau akan terkenal. Tak. Kau kena ada kerja, nak bagi orang kenal lah lagu kita. Nak kena pandai bercakap. Ini kan bila interview kau lah. Tak ada persediaan tau. Bila orang kata buat show, tak ada orang datang. Tapi kenapa My Chemical Romance tu tiket 600 penuh? Betul. Cuba kaji, apa yang orang ni nak? Dia nakkan sesuatu yang baru. Harga tiket 600 pun penuh. Tapi kita kalau kadang show minta maaf balik ulang album tu. Sampai fan pun dah tahu, dah tahu lagu mula dia mesti start lagu ni. Nampak? Dah tahu susunan dia. Yes. Dan kita pun kena tahu apa yang dia nak. Mestilah yang sedap didengar, tertambat di hati kan. Yang benda tu kita kena ketengahkan. Kita ikut hotel-hotel dulu dia cakap, ni semua, ini shot sendiri. Zaman kita dengan hotel-hotel tu, dia tegur kita depan-depan. Dia tak ada, kau nak terasa ke apa, lantak kau lah. Ya. Kau nyanyi macam pondan lah, menangis dalam bilik mic tau. Hari ni kena tegur sikit dah mengajuk. Ya. Ada jumpa band-band hotel, kau rasa kau nak jadi artist recording, berapa album kau boleh jual? Apa orang nak jawab dengan producer ni? Pasal dia nak melabur duit ni kat kamu. Tapi kalau kamu tak ada persediaan, macam mana dia nak melabur? Dia nak meniagakan kamu. Apa yang boleh bagi dekat dia balik? Yes. Sebab dia sebagai orang yang meniaga, dia tahu kat budak ni kita boleh collect 5-6 juta ni dalam masa 5 tahun. Lepas 5 tahun dia tak ada apa, tendang. Sebab itu syarikat rakaman punya statistik. Dia tahu ni value kita. Kecuali kau Jamal Abdillah, engkau Ella, engkau Salim, buka mulut dia, duit. Kau Siti Nurhaliza, lain. Jadi kita nak jadi macam tu, kena menempatkan diri lah. Nak kena cari lagu yang sesuai. Tak boleh mentam sebab semua tu yalah, kita nak bagi orang suka. Jadi memang perlukan persediaan bang. Yes. Semua ada, kena ada. Dulu abang pun tak suka membaca, kena membaca. Nanti kalau kau orang interview abang cakap yang mengarut kan dengan ayat tak semenggah. Betul tak betul? Betul. Sebenarnya bidang ni adalah satu benda yang membuatkan kita menjadi lebih matang sebenarnya dan membuatkan persediaan. Kalau kau nampak dia balik back to disiplin. Kau nak pergi MHI tu, kau kena tunggu kat situ pukul 5 pagi tau. Rockers boleh bangun pukul 5 pagi. Lifetime ni show live tau. Tanya dia orang, pukul berapa nak kena standby? Kalau tak ada disiplin nak bangun? Menangis lah PRO tunggu kat depan, kau link tak dapat, betul? Betul. Semua back to disiplin balik sebenarnya. Dia bukan suka-suka. Suka-suka tu bila kita pergi show tu, tu kau punya enjoy. Jadi apa kita buat ni kena macam mana pun preparation tu penting orang. Ya, yang kamu tengok dalam tu orang meniaga. Di belakang tu tak macam tu. Dia orang macam kita kat humble. Santai-santai sebenarnya. Yang tadi tu kau ikut sebab dia meniaga. Dia meniaga pakaian jenama dia. Image yang dia pakai, kasut menjadi ikutan. Itu dia orang meniaga. Dia orang bukan saja ikut-ikut. Itu pasal kita jumpa. Masa zaman yang abang ikut tu, dia developkan dalaman kita tau, bukan pakaian. Itu pasal bila kita tengok, dia ni pakai email rock, jari nyanyi, alamak, jiwa komersial. Bunga-bunga kan, bukan rock. Itu pasal ekspedisi tu boleh meletup. Bila dia kena arwah JS Kevin, lepas tu dengan email, dengan lagu, konsep, berapa banyak. Pampir dulu tak berani lah nak masuk, kecuali ekspedisi masuk, orang penuh. Ini kenyataan. Siapa nama band-band besar pun, zaman tu lah. Jadi kita pun kaji, apa sebab ekspedisi ni dia betul-betul orang sayang, minat dengan dia. Budak-budak ni gila. Ujung Banat pun dia sampai, pikul drum. Itu kekuatan ekspedisi. Abang bila nak turun bang, malam dia saya pasang banner. Tak ada bayar tau. As a team masa tu. Jadi kami belajar benda tu. Bila kita dapat bersama, kita ambil pelajaran. Learning process bang. Yes, learning. Walaupun kita memang dah duduk dalam industri ni kan. How to market kita punya barang. Kena belajar. Mesti ada cara. Macam kamu nak buat kamu punya program, mesti ada dia punya rencah-rencah dia kan. Betul. Takkan nak sama dengan orang lain, mesti mau unik sikit.
Dalam tu adalah proses. Sebelum kamu nak sampai ke kamu punya tahap matang, orang cakap. Terbaik abang baru bagi sikit pun dah menusuk tu bang. Tak menusuk. Abang pun melalui pengalaman yang abang kena kongsi lah. Takkan abang nak cerita benda yang menipu apa. Alhamdulillah. Jangankan orang, baik kamu lalu yang realiti. Baik. Dan kamu menulis pun yang realiti dalam kehidupan kamu, bukan yang kamu angan. Yang kamu tulis tu yang memang kamu lalu. Baru sampai kat ni kamu rasa, macam aku macam kena kat aku. Rasa kita sama-sama lalu. Kehidupan. Kalau rasa susah yang di mulut lain, tapi kalau kamu betul-betul susah, kamu akan cakap, kau tak rasa man. Macam mana aku rasa? Yang rasa tu. Betul. Bukan kat mulut. Gua susah. Sekejap lagi yang tadi dia baru pakai kat aku RM50. Tengok makan sedap kat sana. Sebab dia susah kat mulut. Bukan dalaman. Tapi yang tadi tu awak kena fikir, ya lagi malam ni apa aku nak makan ni, dalam poket dia RM3 ni, nak tidur kat mana ni, bukan ada saudara mara kat KL ni. Pengalaman Abang Syahri Amri tu ada RM15 dia dalam poket dia. Dia sampai KL dengan satu gitar. Mana nak pergi? Sebelum dia berjaya. Saya pun ambil knowledge daripada dia juga. Kesusahan ni bang. Tapi di situlah soul dan blues tu dia menulis. Itu pasal lagu dia melekat kan. Jadi kita pun belajar benda tu. Tapi benda tu bukan boleh dibuat-buat. Memang kena daripada hati bang. Reality. Itu pasal kamu dengarkan melodi-melodi susah yang nak menangkap. Pasal melodi-melodi orang senang, lapar je pergi kedai. Dulu lapar kena fikir. Ni nak makan. Ni nak cari duit ni. Dulu. Jadi kepala otak tu sentiasa berjalan. Sekarang kan mak. Mak. Jadi penulisan tu tak melekat. Jadi di situ kita lihat. Tapi masih ada orang yang mesti tu di luar-luar bandar, cuma kita tak berjumpa lah, yang mempunyai karya-karya dan penulisan yang hebat. Baik, tadi abang ada cerita pasal lagu bang kan. Boleh tak saya nak tahu? Dan peminat abang pun mungkin diorang mungkin tahu, ada yang mungkin tak tahu. Siapa yang ciptakan lagu Cinta Pantai Merdeka ni bang? Cinta Pantai Merdeka tu Pak Long, arwah Pak Long. Arwah Pak Long. Arwah Pak Long. Dia pun dulu sebelum kita bawa karya dia, dia banyak hantar demo di syarikat rakaman. Cuma zaman tu kau nak lalu proses tu ramai kan. Jadi arwah Andi Rahman ni yang ketengahkan karya dia. Dia melalui satu abang ni yang dalam video yang saya di hospital tu ada, kalau kamu perasan ada satu uncle yang pakai kopiah tu, Abang Jalil tu. Dia lah yang membawakan lagu Pantai Merdeka tu di studio kami, di studio Limau Manis. Jadi kita pun dengar arwah ni cakap, kita ketengahkan karya ni. Tapi selepas kita rekod dengan Ambang Klasik, saya terus macam agak menghilangkan diri dalam industri. Lepas tu datang drama abang, saya panggil Atan lah. Sebab kalau ikut dalam band member kita ada 5 orang. Saya, Cepot, Lan, Atan, Akin bass, Siden penyanyi. Jadi Atan ni lah yang bagi tahu dengan saya pasal isteri dia belajar di kolej di Terengganu. Dia cakap, lagu ni bang selalu main dekat radio sana, dia cakap, atau permintaan pelajar-pelajar kat sana. Jadi time tu tahun 19, kita rekod 1995. Jadi dia bagi tahu dengan saya dalam sekitar tahun 2005. Mengarut lah saya cakap kan, sebab kita dah duduk kawasan macam ni, mana ada nak dengar radio. 10 tahun beza. Memang saya putus hubungan, tak ada dengar radio, kita tak tahu perkembangan kat luar. Dia bagi tahu, abang kena nyanyi lagu ni balik. Kau buat pasal lah cakap, tak nak kita memang dah sedar diri ni orang kan. Mau kan, malah abang cuba, dia cakap. Kita buat arrangement baru apa. Itu bermulanya balik. Cinta Pantai Merdeka tu, dia orang record balik. Jadi di situlah start Pak Long punya karya. Dia keluarkan Al-Jannah dia, Selagi Ada Rindu. Maknanya daripada Cinta Pantai Merdeka ni, maknanya arwah Pak Long ni orang nampak apa bakat yang dia ada ke macam mana bang, karya dia tu? Orang dah nampak satu, dan satu lagi dia berusaha keras juga untuk nak menempatkan diri, bukan atas lagu tu juga. Dia pun kena berusaha keras lah. Jadi dia berjaya lah. Selepas Pantai Merdeka tu keluar Al-Jannah, masa tu
Mawi tengah fenomena masa tu kan. Jadi karya dia terpilih. Dia bermula lah. Jadi proses perjalanan dia pun macam kami juga. Dia melalui juga perjalanan tu. Bukan terus. Bukan. Lain orang lain dia punya apa orang cakap ujian dan apa kelebihan yang ada yang kadang baru buat first album meletup 200,000 unit. Lepas album kedua, album ketiga dah hilang. Ada yang 10 album dah buat pun masih tak jual lagi. Selepas dia tukar konsep tu baru dia berjaya. Ada yang macam itu tapi dia tak putus asa. Mencuba. Jangan putus asa. Satu yang saya minta, yang saya selalu tekankan, apa yang kita nak buat biarlah berilmu. Ilmu tu pengetahuan. Jadi apa yang kamu buat, kamu ada pengetahuan, jadi senang kamu nak survive. Bila kita tak ada ilmu pengetahuan, agak berat sikit untuk kita nak menonjol ke depan. Itu je. Kena ada ilmu. Jangan main somborono menyondol. Awal mula jangan somborono menyondol ya kan. Dulu abang langgar. Zaman abang kat Tropika lu abang langgar. Kita ikut je. Kita tak tahu apa. Kita follow je. Tapi atas pengalaman tu kita tengok, bila band rock keluar je satu happening diorang kan. Baru kita tengok diorang nakkan hiburan yang maksimum. Jadi ending kalau pergi mana-mana konsert pun penutup mesti rock kan. Betul. Kita tengok di situ bermula. Tapi kita jumpa arwah abang Andi Rahman dengan JS Kevin. JS Kevin akan menginap dekat chalet yang warna oranye tu. Kita panggil chalet Cengal. Tempat tu selalu tempat arwah JS Kevin berkarya. Kalau di belakang arwah abang Rahim Osman. Dia akan duduk di chalet belakang. Jadi kita banyak ambil pengalaman dengan dia orang. Macam mana cara dia orang buat lagu. Chord apa yang dia suka pakai. Chord apa bang kalau nak bagi orang betul-betul. Dia adalah dia punya apa rahsia dia kan. Jadi kita taklah ambil pelajaran tu sepenuhnya. Setelah dia tak ada tu kita terasalah rugi aku satu ilmu yang kau tak boleh jumpa kat mana-mana. Kan? Tak ada dalam buku kan bang? Tak ada. Dalam buku tu ada yang nak pengetahuan tu tadi kena ambil pelajaran tu. Tapi yang saya cakap tadi yang tak ada dalam buku tu dia yang soul dan blues tadi. Yang itu tak ada. Yang itu memang sendiri punya. Dah baik okey geng. Korang dah dengar tu baru pengenalan tentang macam mana Abang Cepot bermula karier. Lepas ni mungkin kita akan bertanya kepada Abalan sikit dan ini lagi dahsyat lagi dahsyat bang. Yeah. So korang kena tunggu segmen kedua, kita akan tanya perjalanan pahit dan manis. Walaupun tadi Abang Cepot dah selitkan lah. Tapi mungkin Abang Cepot tak buka lagi bang apa yang abang lalui pahit manis. So kalau korang nak tahu, nantikan segmen kedua. Apa-apa pun korang semua adalah geng kami. Sarai.